Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersiaran melalui page FB ini, dan insya-Allah kita sama-sama mengisi ruang masa yang ada pada pagi Sabtu ini untuk kita sama-sama memuhasabah diri kita, memahami beberapa petunjuk yang diajar oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber rujukan kita apabila kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillah, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sahutlah seruan Allah, sahutlah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kita kepada kesempurnaan, kebahagiaan sampai bila-bila. Dan Allah Taala sebut, hendaklah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu berkuasa untuk memintas di antara amalan kamu dan juga hati kamu. Dan kamu kena yakin dan percaya sebahagian daripada iman kepada Allah ialah beriman kepada hari akhirat, iaitu satu masa nanti kamu semua akan dikembalikan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, para hadirin sekalian, mengajar kita supaya mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini juga mengajar kepada kita untuk kita mengingati akan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa perlu kepada ingat kepada Allah, sahut seruan Allah, ingat kepada Nabi, sahut seruan Nabi ini? Kerana Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita mengajar akan kesempurnaan, kebahagiaan hidup, bukan sahaja setakat di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Kita perlu meyakini bahawa kita pernah hidup di alam roh sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum ila akhiril ayah. Allah Taala kata, ingatlah ketika mana aku cabut daripada belakang Nabi Adam itu zuriat keturunan manusia, dan aku letakkan di hadapanku, lalu semua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Adakah kamu nak tunduk dan patuh kepada perintahku? Lalu kita semua dalam rupa bentuk roh di alam roh itu menjawab, bala, ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kami akan mengabdikan diri kepada Allah, kami akan tunduk dan patuh kepada syariat dan panduan yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikrar kita di hadapan Allah ketika di alam roh. Kemudian kita berpindah ke alam kandungan ibu. Walau seronok macam mana di alam kandungan ibu, kita tak boleh duduk lama di situ. Ada waktu dan jangka hayat yang tertentu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah ke alam dunia dan kita sedang hidup di alam dunia. Yang Allah Ta'ala bila kita sampai ke alam dunia, Tuhan kata, istajibu lillah walir rasul, sahutlah seruan Allah, sahutlah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kamu kepada kebahagiaan, kepada kesempurnaan.
Kesempurnaan yang dimaksudkan di sini bukan setakat di dunia, bahkan wawasan kesempurnaan yang dikehendaki oleh Allah yang kita perlu fahami ialah sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Sebab itu dunia ini disebut sebagai ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercucuk tanam untuk kita mencari bekal. Kehidupan yang lama di mana? Kehidupan yang lama yang tidak ada penghujung ialah kehidupan di akhirat. Maka peluang kita berada di dunia ini, yang kata Nabi SAW, umur umatku ini, kata Nabi, di antara 60 hingga 70 tahun. A'maru ummati baina sittina was sab'in. Umur umatku ini di antara 60 hingga 70 tahun. Itulah paling lama dan itulah umur kebiasaannya manusia di dunia. Sebab itu bila kita perhatikan kiri kanan kita, kita akan tengok usia orang yang meninggal itu antaranya 60 hingga 70 tahun yang paling ramai. Jarang-jarang kita dengar ada orang usianya sampai 100 tahun lebih. Jarang-jarang yang kita lihat dalam kampung kita ada usianya sampai 90 tahun, 80 tahun. Jarang-jarang orang-orang tua seperti itu. Kerana itu yang telah pun disebut, benarlah apa yang telah pun disebut oleh Nabi SAW. Maka sewaktu berada di dunia ini, Allah Ta'ala pesan kepada kita, dan Nabi SAW juga sebut, taraktu fikum amraini lam tadillu min ba'di abada, kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu sekali-kali tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang kepada keduanya, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Maka dalam apa sahaja urusan kehidupan kita, dalam apa sahaja situasi yang kita lalui di dunia ini, peluang berada di dunia ini, peganglah kepada Quran, peganglah kepada pedoman yang diajar oleh Nabi SAW. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam situasi yang kita lalui pada hari ini, Nabi SAW mengajar kepada kita sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi juga. Allah Ta'ala sebut, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Dan hendaklah kamu mengetahui, hendaklah kamu takut kepada dosa akibat daripada kesan daripada dosa dan kesalahan yang kamu lakukan. Kalau sekiranya Allah Ta'ala datangkan ujian, Allah Ta'ala bukan datangkan kepada orang yang buat dosa itu saja, tapi Allah Ta'ala akan datangkan kepada semua orang-orang, walaupun mereka juga tidak berdosa sebagaimana orang yang membuat dosa. Kerana di antaranya barangkali mereka tidak melaksanakan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Barangkali mereka tidak mempedulikan masyarakat yang di sekeliling mereka yang melakukan dosa dan juga maksiat, mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Taala bila datangkan teguran, sebagaimana kita faham bahawa apa sahaja yang kita lalui situasi dalam kehidupan kita ini, dalam rupa bentuk ujian nikmat ke, ujian bala bencana ke, semuanya adalah merupakan tujuannya Allah Ta'ala ingin mengembalikan kita kepada ajaran agama yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu teguran yang datang daripada Allah disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kami kecapkan kepada manusia azab yang sedikit. Datangnya tsunami, datangnya gempa bumi, datangnya wabak dan pandemik sebagaimana kita sedang hadapi pada hari ini. Ini adalah ujian yang, ini adalah azab yang paling rendah, kata Allah. Dunal azabil akbar, bukan lagi azab yang besar sebagaimana azab api neraka Jahannam. Jadi Allah Ta'ala buat bandingan, datangnya azab yang sedikit ini tujuannya untuk melepaskan diri kita daripada azab api neraka Jahannam. Sebab itu bila kita ditimpa dengan ujian seperti ini, kita kena memuhasabah diri kita. Kita kena berbetulkan apa amalan yang telah kita lakukan. Kita kena koreksi balik apa salah yang kita telah buat. Mudah-mudahan kita kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lalui proses pada hari ini dengan PKP-nya, dengan kita tidak diberikan kebebasan untuk melaksanakan aktiviti sebagaimana biasa, tanpa ada unsur memuhasabah, tanpa ada ruang untuk kita koreksi balik diri kita, maka kita tidak akan mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah
Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut, Huzaifah ibn al-Yaman pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah, inna kunna bi syarrin faja'a Allah bi khairin fa nahnu fihi, fa hal min wara'i hadzal khairi syarrun? Kata Huzaifah kepada Nabi, kita pernah berada di zaman kegelapan, zaman jahiliah, zaman yang penuh dengan keburukan. Lalu Allah Ta'ala datangkan kepada kita dengan kebaikan, diberi hidayah, diberi petunjuk, dan kita sedang berada padanya. Fahal min wara'i hadha al-khairi syarrun? Kata Huzaifah, adakah selepas daripada kebaikan ini akan datang keburukan? Kata Nabi SAW, na'am, ya. Qultu hal wara'a dhalika syarri khairun? Dan Huzaifah bertanya lagi, adakah selepas daripada keburukan itu akan datang pula kebaikan? Kata Nabi SAW, ya. Qultu fahal wara'a dhalikal khairi syarrun? Lalu Huzaifah lagi bertanya, adakah selepas daripada kebaikan ini akan berlaku pula keburukan? Qala na'am, kata Nabi, ya. Dan berlapis-lapis apa yang disebut oleh Huzaifah dan juga apa yang ditanya oleh Huzaifah dan dijawab oleh Nabi SAW. Kenapa selepas keburukan datang kebaikan, selepas kebaikan datang keburukan, dan selepas keburukan datang balik kebaikan? Berlapis-lapis yang disebut oleh Nabi SAW ada sebab dia. Qultu kaifa? Lalu Huzaifah tanya kepada Nabi, bagaimana itu boleh berlaku? Kata Nabi SAW, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Qala qultu kaifa asna' ya Rasulullah, ila akhir hadis. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Huzaifah bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan dan keburukan. Nabi kata, ya, selepas kebaikan berlaku keburukan, selepas keburukan berlakunya kebaikan. Kerana apa? Silih bergantinya perkara ini, daripada kebaikan bertukar menjadi keburukan. Kata Nabi, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Puncanya kerana ada golongan a'immah. Golongan a'immah ini ialah pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah. La yahtaduna bihudaya, mereka tidak lagi menjadikan sunnahku, menjadikan petunjuk daripadaku sebagai panduan dan pedoman kepada mereka. Mereka sudah rasa tidak seronok dengan ajaran Nabi. Mereka sudah rasa tak seronok dengan apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Mereka tidak mencontohi Nabi dalam memimpin, dalam memandu negeri dan negara kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bercakap saja soal Islam, mereka nampak alergi kepada Islam. Bila bercakap soal syariat Islam, mereka kata ini teroris. Bila bercakap soal hukum hakam Islam, mereka mengatakan ini masih lagi pelbagai alasan yang dikemukakan. Maka mereka tidak mencontohi Nabi. Sedangkan Nabi SAW mengajar kepada kita selama 23 tahun sebelum Nabi diwafatkan, setelah dibangkitkan menjadi Rasul, semuanya adalah merupakan pakej kepada kita orang Islam, untuk kita jadikan rujukan sebagai ketua keluarganya Nabi, sebagai sahabatnya ada pada Nabi, sebagai suaminya ada pada Nabi, menguruskan rumah tangga ada pada Nabi, ketua agama ada pada Nabi, ketua kepada imam solat ada pada Nabi, sehingga memerintah negeri dan memerintah negara pun contohnya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi dalam hadis ini, bermulanya nak berlaku kejahatan itu apabila manusia tidak lagi mengambil petunjuk daripada ajaran yang dibawa olehku, tak bercakap lagi soal sunnah Nabi. Kadang bila kita sebut pasal sunnah Nabi pun ada orang yang mengatakan dengan pelbagai label yang sangat tidak patut. Padahal kita kembali kepada beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW itu,
adalah merupakan, selain daripada kita dapat ganjaran pahala, kita dapat keberkatan. Kita dapat apa yang didapati oleh Nabi SAW sewaktu Nabi baginda sebagai seorang pemimpin, baginda juga sebagai seorang pemimpin. Maka kita yang ditaklifkan juga sebagai memimpin, ada tanggungjawab yang kita kena bawa ini, mestilah menjadikan Nabi SAW, menjadikan hidayah dan petunjuk yang diajar oleh Nabi SAW itu sebagai sumber rujukan kepada kita. Wala yastannuna bi sunnati, tak ambil dah hidayah Allah, tak suka kepada rujukan kepada Quran, penyelesaian kepada masalah dipikir macam mana caranya nak selesai tanpa dirujuk kepada pedoman panduan dia Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tak mengambil iktibar bila berlakunya wabak pandemik yang seperti ini, pun masih lagi lara dan lalai dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan lagi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak beramal dengan sunnah Nabi. Nabi mengajarnya begini-begini, kadang-kadang kita cari ajaran-ajaran yang lain daripada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmani insin, dan ada di kalangan penasihat-penasihat yang ada di keliling pemerintah itu ialah golongan-golongan lelaki yang disebut oleh Nabi SAW, mereka ini hati mereka seperti hati syaitan. Fi jusmani insin, tetapi dalam batang tubuh seorang manusia. Ini memang berlaku dalam mana-mana kerajaan, dalam mana-mana kepimpinan. Kalau tak diawasi dengan betul, ada golongan yang menguasai pemerintah ini, yang menjadi penasihat kepada pemerintah ini. Mereka tidak memberi nasihat yang benar, tidak memberi nasihat yang betul, sehingga yang diancam, yang disebut oleh Nabi sebagai ancaman akan berlakunya keburukan selepas daripada kebaikan ini akan berlaku kepada kerajaan dan juga kepimpinan tersebut. Sebab itu kita kena pakat sama-sama jaga. Sebagaimana hadis yang disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, "Idza aradallahu bil amiri khaira," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bil amiri khaira ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya dzakarahu wa in dzakara a'anahu wa idza aradallahu bi ghaira dzalik ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yudhkarhu wa in dzakara lam yu'inhu." Kata Nabi SAW, apabila Allah menghendaki kebaikan pada pemimpin, maka Allah menjadikan pembantu-pembantunya pembantu-pembantu yang baik-baik, yang apabila pemimpin lupa, maka merekalah yang menasihati. Apabila pemimpin itu benar, maka merekalah yang membantu, pembantu yang jujur. Dan ini adalah sangat perkara yang sangat penting dalam konsep kepimpinan. Penasihat yang baik. Penasihat yang tak baik ini, kata Nabi dalam hadis yang pertama yang kita bacakan tadi, ialah mereka ini hati mereka seperti hati syaitan. Apa sifat syaitan? Dia tidak akan suka dan tidak akan simpati kepada orang lain. Sifat syaitan ini begitu. Berbeza dengan, kerana syaitan ini kufur kepada Allah. Sifat kufurnya begitu. Mereka tidak ada perasaan simpati, mereka tidak ada perasaan empati kepada orang lain. Bayangkan orang-orang seperti ini mengelilingi pemerintah-pemerintah. Mereka tidak mempedulikan hal rakyat di bawah. Mereka tidak mempedulikan soal rakyat boleh makan ke tak boleh makan. Mereka tak mempedulikan kesusahan rakyat. Apa yang mereka nampak ialah bagaimana untuk mengekalkan kedudukan mereka. Terus berkuasa. Rakyat nak makan, rakyat nak minum tak boleh, rakyat susah ekonominya teruk, itu jangan dipeduli. Digambarkan dengan pelbagai kepayahan dan kesusahan, hutang negaranya banyak dan sebagainya. Tetapi seorang pemimpin yang baik,
yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pembantu yang baik yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka juga bukan sahaja mentadbir negara, tetapi yang paling penting mereka mengutamakan soal kemaslahatan rakyat. Sebab Nabi SAW menyebut kepada kita, mathalul mu'minina fi tawaddihim, itu sifat orang mukmin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi. Sifat pemimpin beriman, sifat siapa saja yang beriman ini, mereka tidak dikira beriman, kata Nabi, selagi mana mereka tidak kasih kepada saudara mereka sebagaimana mereka kasih kepada diri mereka sendiri. Itu jauh beza di antara kufur dengan iman. Jadi apa yang disebut oleh Nabi SAW, pembantu-pembantu yang hati mereka tadi rijal, yang hati mereka tadi seperti hati syaitan, itu sifatnya tidak belas kasihan kepada orang lain. Mereka hanya fikirkan soal mereka sendiri. Sebab itu dalam soal kepimpinan ini perlu ada nasihat yang betul, nasihat yang baik. Bila berlaku tak betul saja, terus diperbetulkan. Kita pun harap apa yang kita nikmati dalam apa yang kita ada dalam kerajaan yang baru ini juga begitulah prinsipnya. Bila ada tak betul, alhamdulillah, kita tengok dalam beberapa isu yang viral beberapa minggu yang lalu, tak perlu saya ulang sebut di sini kerana semua kita sudah mengetahui, apabila ada berlaku saja tak betul, tak tepat, tindakan kurang bijak, maka diperbetulkan dan terus disedarkan, kerana ada pembantu-pembantu yang baik-baik. Orang mukmin ini, kata Nabi SAW, dia akan fikir bagaimana untuk menjaga mukmin yang lain, kerana banyak hadis-hadis Nabi yang menyebut kepada kita, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu akan diberi naungan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala selagi mana mereka berusaha untuk memberi pertolongan kepada hamba Allah yang lain. Syarat untuk kita mendapat kesenangan, syarat untuk kita bebas daripada kepayahan, masalah dan kesulitan, kita cari orang lain yang susah untuk kita bantu. Ini hebatnya ajaran Islam, yang barangkali sukar untuk kita jumpa dalam mana-mana ideologi, dalam mana-mana ajaran yang selain daripada Islam. Untuk mendapat kebaikan, untuk mendapat kesenangan, bantu orang yang susah. Allah Ta'ala akan bantu kita lepas daripada kesusahan, dan kita juga akan mendapat kesenangan. Sidang hadirin dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sifat ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita sedang lalui pada hari ini ialah bersifat ujian yang sementara. Ujian sementara. Allah Ta'ala tak uji manusia sepanjang masa dengan kepayahan. Allah Ta'ala sebut, inna ma'al usri yusra. Setiap satu kepayahan yang kita lalui akan banyak kesenangan yang menanti kita. Maka sebagai orang yang beriman, kata Nabi SAW, ajab li amril mu'min inna amruhu kulluhu khair, atau kama qala Nabi SAW. Orang mukmin ini ajaib bagaimana mereka mengurus hati mereka, bagaimana mereka mengurus keimanan mereka. Kerana apabila mereka terima nikmat, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka diuji, mereka sabar, kerana mereka yakin selepas satu ujian itu ada banyak kesenangan yang menanti mereka di hadapan. Kerana itu sifat ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang benar-benar beriman kepada Allah, orang benar-benar mukmin, mereka ternanti-nanti apa yang Allah Ta'ala nak bagi, apa surprise yang nak datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka selepas mereka diuji dengan kepayahan dan kesukaran serta musibah seperti ini. Yang paling penting dalam tempoh situasi seperti ini, jangan kita lupa kepada saudara-saudara kita, kita juga kena mengambil peluang ini untuk menabur bakti, berbuat amal, membantu, menolong, kerana besar fadilat dan kelebihannya sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasahu Allah kurbatahu min kurabid dunya wal akhirah. Kata Nabi, barang siapa berusaha meringankan beban, kepayahan, kesakitan manusia di dunia, maka Allah akan meringankan bebanan, kepayahan, kesakitan, kesulitan yang dia hadapi
bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat juga akan diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sedar bahawa dalam situasi yang kita lalui pada hari ini sangat-sangat menuntut kita untuk bertoleransi, bertolak ansur, jangan sampai tahap rasa tak puas hati kita sehingga berlakunya bergaduh, berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Jagalah silaturahim, jagalah kejiranan kita. Paling kurang kita jaga yang di sebelah rumah kita, kita jaga ahli keluarga kita dalam situasi seperti ini. Kita tahu bahawa sekarang ni banyak bantuan-bantuan turun yang layak, dipersilakanlah untuk mengambil bantuan tersebut. Yang rasa diri mereka tak berapa layak, maka berilah, dahulukanlah kepada orang yang lain. Kan itu sifat orang mukmin. Dan jangan terlalu rasa nak berebut-rebut dengan apa bantuan dan ataupun apa sahaja sumbangan yang datang. Kita dahulukanlah saudara kita. Kerana Nabi menyebut orang mukmin ini ajaib apabila soal keperluan harian, soal makan minum mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'amul wahidi yakfil ithnain wa ta'amul ithnain yakfil arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfil thamaniyah. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin itu makanan untuk 2 orang boleh mencukupkan kepada 4 orang. Makanan untuk 4 orang boleh mencukupkan untuk 8 orang. Jadi tak perlu kita nak berebut-rebut, kerana ada barakah di sebalik makanan yang dihidangkan itu apabila kita sanggup berkongsi sama. Jangan kita mementingkan diri sendiri. Jangan kita fikir kita saja, tak fikir orang lain. Sebab itu bukan daripada amalan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Semua yang kita korbankan itu akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita balik kepada hadis Nabi SAW tadi, maka kita yakin dan percaya untuk mengekalkan kebaikan kepada sebuah masyarakat, pemerintahan itu, mestilah kita berhidayahkan kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, berpedomankan kepada petunjuk Al-Quran, berpedomankan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan sunnah dan ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi khurafat dan juga syirik, menjauhi amalan dosa dan juga maksiat. Kita pakat-pakat jaga. Jangan kita harapkan kepada pihak berkuasa saja untuk jaga, supaya tak berlakunya benda yang melanggar peraturan, yang melanggar undang-undang, melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri kita kena sedar bahawa kita berada di bawah muraqabatullah, pemerhatian, pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila berlaku perkara yang tidak tepat dengan kehendak dan syariat ataupun apa yang diperintahkan agama, maka perlu ada satu kelompok golongan manusia di kalangan orang-orang yang alim, ulama, menegur pemerintah. Dan itulah konsep yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab itu orang yang nak jadi nak memegang jawatan ini mesti ada kekuatan, keikhlasan, supaya mereka bukan sahaja bekerja untuk memastikan bidang kerja mereka itu menjadi saja, tetapi mereka juga kadang-kadang perlu menasihati. Kita semua juga boleh menasihati. Ad-dinun nasihah. Sebab itu bila kita lihat kepada apa yang pernah Abu Zar minta jawatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar kata, Nabi kata, innaka la dha'ifun wa inna hadhihi la amanah. Ini pesan untuk diri saya dan seluruh semua kita. Nabi kata, kamu dhaif, kamu lemah. Bukan Abu Zar itu lemah, tak tahu hukum halal haram. Barangkali Nabi lebih mengetahui apa kelemahan tersebut. Dan di antara kelemahan kita ialah kita tak berapa kuat untuk menasihati kadang-kala apabila bersangkutan dengan kepentingan dan juga perkara yang melibatkan soal hidup kita. Kita kadang-kala berat hati nak nasihat kawan kita, takut dia terasa hati.
nak sebut yang betul pun kita takut. Bukan sahaja level kepimpinan yang atas-atas tu, kadang-kadang di peringkat bawah-bawah, di peringkat kampung, di peringkat masjid pun kita tak berapa berani nak buat teguran, kerana kita rasa itu barangkali boleh menggurus hati dia. Kita lebih suka ambil faktor-faktor yang feel good factor saja, yang baik-baik saja. Soal nahi mungkar ini kadang-kadang kita susah untuk sebut. Tetapi alhamdulillah, apa yang berlaku dalam kerajaan baru pada hari ini, kita boleh berkolaborasi, kita boleh saling nasihat menasihati. Apa yang tak betul kita perbetulkan, apa yang betul kita akan beri tolong, kita akan beri pertolongan. Sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebab itu Nabi menunjukkan contoh yang terbaik kepada kita. Nabi seorang pemimpin yang empati, yang simpati kepada umat dia. Kita tengok dalam satu peristiwa, Nabi SAW bila Nabi hijrah ke Madinah dengan Abu Bakar, Nabi melalui proses yang sangat mendebarkan, mencemaskan, kepayahan yang sangat menyukarkan. Padahal Nabi tak perlu lalui semua itu kalau sekiranya Allah ingin menyediakan mudah bagi Nabi. Tetapi Nabi lalui proses itu sebagaimana orang lain juga lalui proses itu. Sahabat-sahabat pun hijrah seperti itu. Kalau Allah Ta'ala mahu Nabi ni tak diberikan dengan ujian seperti itu, Allah Ta'ala boleh datang borak bila Nabi ke Madinah, sebagaimana peristiwa Isra' dan juga Mi'raj yang kita hayati dalam pengajaran peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tetapi Allah lalukan kepada Nabi proses seperti itu. Di antara hikmahnya ialah untuk menjadikan kita juga boleh belajar daripada Nabi SAW. Dan Nabi bila jadi seorang pemimpin yang bermula daripada bawah, yang bermula daripada payah, yang bermula daripada sukar, apa yang dilalui oleh rakyat dilalui juga oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi mendahului melalui itu. Sebab itu apabila sampai ke Madinah selepas Nabi hijrah, kemudian disusul oleh para sahabat, di antaranya Mus'ab bin Umair, Suhaib Ar-Rumi. Dia menceritakan perjalanan hijrahnya kepada Nabi setelah sampainya ke Madinah. Nabi menangis apabila mendengar Mus'ab bin Umair dan juga Suhaib Ar-Rumi menceritakan tentang halangan, kepayahan, kesukaran yang mereka lalui sewaktu dalam perjalanan. Nabi menangis. Kenapa Nabi menangis? Kerana Nabi boleh feel, Nabi boleh rasa bagaimana mereka rasa, sebab Nabi lalui dah sebelum daripada itu. Nabi bersembunyi dalam gua, orang datang nak bunuh Nabi, Nabi lalu kok jalan yang jangan dilalui oleh orang, datang Surakah pula nak bunuh Nabi. Nabi berdepan situasi cemas, Nabi berdepan dengan lapar, Nabi berdepan dengan dahaga, Nabi berdepan dengan kepenatan. Jadi bila sahabat Suhaib Ar-Rumi sebagai orang bawahan Nabi, sebagai rakyat kepada Nabi, sebagai seorang pemimpin di Madinah, menceritakan tentang perkara itu, Nabi boleh menangis. Bayangkan bagaimana sifat empatinya Nabi sebagai seorang pemimpin. Begitulah juga kita mengharapkan kerajaan yang kita ada pada hari ini mendengar denyut nadi rakyat. Rakyat kata susah nak makan, maka diberikan dengan ransangan package ransangan ekonomi yang semua orang terkejut. Kalau sebelum ni kita disebut-sebut bahawa negara kita bebannya, hutangnya begitu, hutangnya begini, nak buat apa pun tak boleh, itu ditarik balik, harga barang melambung naik, harga minyak naik, macam-macam bebanan yang digambarkan kepada kita. Tetapi seorang pemimpin yang empati kepada rakyat, bila mereka memimpin dan mereka pernah merasai kepayahan seperti itu kerana mereka bermula daripada bawah, maka mereka akan mengutamakan rakyat. Mereka lebih tersentuh hati mereka berbanding dengan golongan-golongan elit. Apabila mereka memimpin, mereka tak mempedulikan soal rakyat. Mereka tak mahu rasa kepayahan itu. Biarlah rakyat itu rasa, padan dengan muka rakyat, dah kamu rakyat. Tetapi pemimpin yang dicontohkan daripada Nabi SAW, Nabi lalu proses yang payah itu. Kemudian bila rakyat mengadu kepada Nabi betapa payahnya mereka, Nabi mudah tersentuh. Hasil daripada itulah membentuk sebuah pemerintahan yang mengutamakan soal kebajikan rakyat, empati kepada rakyat, tidak akan menyusahkan rakyat. Jadi perkara seperti ini, kebaikan seperti ini kita kena kekalkan. Kita kena kekalkan. Jangan ada selepas daripada ini datangnya
orang yang membawa pemerintahan ini yang tidak berhidayahkan kepada hidayah Allah, tak jadikan sumber rujukannya kepada Quran, tidak menjadi sumber rujukannya kepada pedoman dan panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah, kata Nabi, punca akan berulangnya keburukan, kepayahan, kesukaran yang akan datang lepas daripada itu. Untuk mengelak daripada sukar dan payah dalam konteks sebuah pemerintahan dan sebuah kepimpinan itu, maka utama kita kena rujuk kepada apa yang diajar oleh Allah, apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kita akan diberkati kehidupan kita. Walaupun barangkali kita rasa susah sukar sebagai pemimpin yang mentadbir memerintah negara, tetapi kesukaran kita itu akan mengundang keberkatan daripada Allah, akan mengundang petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita pakat-pakat jagalah supaya kita menjauhi kemurkaan Allah, menjauhi dosa dan juga maksiat, bermula daripada kepimpinan utama negara kita sehinggalah kita rakyat di bawah. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan negeri dan negara ini dengan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau sekiranya penduduk dalam sebuah negeri itu benar-benar bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buka pintu keberkatan daripada langit, dan Allah Taala buka pintu keberkatan daripada bumi. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa agar Allah segera mengangkat kesulitan, musibah yang kita lalui ini, dengan Allah Ta'ala gantikan dengan keamanan dan juga dengan kesejahteraan, kebaikan, keberkatan kepada kita semua, dengan syarat kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa saja keputusan yang kita nak buat sebagai pemimpin ke sebagai rakyat, tanya agama, agama kata boleh ataupun tidak, rujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman. Apakah yang dibuat oleh Nabi dikala berdepan dengan situasi seperti ini, dan apakah suruhan Nabi kepada kita yang perlu kita hayati dan perlu kita nilai. Adakah kita telah pun benar-benar melaksanakan apa yang dicontohkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sekadar itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam siri-siri kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.